sepadan negara dan jenayah rentas sepadan adalah kerana kekurangan aset keselamatan untuk menampung atau mengawal kawasan yang luas. Kekurangan aset ini telah menyebabkan mereka mengambil kesempatan untuk memasuki negara ini tanpa izin serta halangan kerana mereka mengetahui kekuatan untuk mengawal sepadan negara adalah pada tahap yang sangat rendah. Kalau dilihat, hal ini sebenarnya secara tidak langsung telah mencabar kedaulatan undang-undang negara dan maritim serta menggugat keselamatan negara kita. Oleh hal yang demikian, kita perlulah menunjukkan ketegasan tekad dengan menambahkan lagi bilangan aset keselamatan laut serta menambah baik aset yang sedia ada untuk mengekang pencerobohan yang semakin meningkat ini. Permintaan daripada pihak-pihak tertentu yang menggunakan warga asing untuk kepentingan diri sendiri merupakan salah satu punca berlakunya pencerobohan sepadan negara. Pendatang asing tanpa izin parti, khususnya golongan wanita, kebanyakannya ditempatkan di pusat-pusat pelacuran, hotel serta rumah urut. Hal ini memberi impak yang negatif pada rakyat Malaysia kerana gaya hidup dan budaya warga asing yang berbeza dengan apa yang diamalkan di Malaysia. Hal ini seterusnya akan mengancam nilai kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia sekiranya mereka terpengaruh dengan budaya warga asing. Antara kesan pencerobohan pendatang warga asing ialah penyebaran wabak penyakit. Hal ini kerana mereka tidak disaring seperti mana individu yang datang secara sah. Peningkatan dari segi kes-kes penyakit berjangkit seperti COVID-19, AIDS dan TB akan menyebabkan rakyat Malaysia saling menuding jari menyalahkan satu sama lain. Akibatnya, runtuhlah rukun negara kita yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan yang menganjurkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Antara kesan negatif yang muncul akibat daripada aktiviti pencerobohan nelayan asing di perairan negara kita ialah mereka mengeksploitasi ekonomi negara. Mereka mengawal hasil tangkapan di laut sekaligus menjejaskan periuk nasi para nelayan tempatan. Hasil tangkapan dan hasil jualan para nelayan kepada para pemborong semakin menurun dan mengakibatkan ekonomi negara semakin merosot. Perbuatan ini jelas mencabar kesucian rukun negara, khususnya rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Perbuatan melanggar undang-undang negara mengakibatkan kestabilan dan keamanan negara tergugat. Antara implikasi lain daripada isu pencerobohan ini adalah lambakan pendatang asing tanpa izin atau parti sehingga terdapat banyak kawasan ataupun penempatan khas bagi warga asing ini di seluruh kawasan dalam negara. Hal ini jelas melanggar konsep kesopanan dan juga kesusilaan yang terdapat dalam rukun negara Malaysia apabila mereka memasuki negara kita tanpa mengikut undang-undang atau peraturan imigrasi yang telah ditetapkan. Tambah lagi, kehadiran mereka juga menimbulkan pelbagai masalah termasuk mendatangkan ancaman kepada masyarakat tempatan serta pelancong di Malaysia. Kemasukan parti di dalam negara kita juga menimbulkan pelbagai kes jenayah. Isu parti berkait rapat dengan jenayah pemerdagangan manusia dan kemasukan migran serta kes-kes eksploitasi seperti seks, perkhidmatan paksa, pengabdian, penghambaan, aktiviti yang menyalahi undang-undang serta pemindahan organ manusia yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Kes-kes seperti ini mengganggu-gugat keluhuran perlembagaan dan kedaulatan negara kita. Pencerobohan perairan negara mendatangkan pelbagai kesan buruk yang boleh menjejaskan imej baik sesebuah negara. Antara kesan buruk yang boleh dilihat apabila perairan sesebuah negara diceroboh oleh pihak tertentu ialah menjejaskan hubungan diplomatik antara negara Malaysia dengan negara jiran. Hal ini kerana masalah persempadanan merupakan satu isu sensitif yang masih tidak dapat diselesaikan sehingga kini. Perebutan kawasan di antara negara boleh membawa kepada keretakan hubungan baik yang telah terjalin setelah sekian lama di antara dua negara, seterusnya menggugat keharmonian negara. Perkara ini sangat bertentangan dengan rukun negara kita yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan, iaitu sangat mementingkan kepada keharmonian sesebuah negara. Dalam konteks rukun negara, perlembagaan memberi hak dan keistimewaan tertentu kepada warga negara Malaysia. Hak dan keistimewaan ini tidak boleh dipersoalkan kerana sudah termaktub dalam perlembagaan negara. Kedatangan pendatang asing tanpa izin atau parti di negara ini akan menjejaskan hak rakyat di negara ini. Mereka akan mula meminta hak sama harta seperti hak kesihatan dan hak pendidikan sama seperti rakyat di negara ini. Kerajaan perlu mensiasatkan hal ini demi melindungi rakyat daripada menjadi minoriti di negara sendiri. Oleh itu, pihak polis dan pihak berkuasa perlulah bekerjasama dalam membantras kedatangan pendatang asing tanpa izin atau parti di negara ini.
Kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini membawa impak negatif yang cukup besar terutamanya dalam isu perumahan. Hal ini sangat bertentangan dengan rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Kemasukan parti yang terlalu ramai telah menyebabkan masalah pembinaan penempatan haram di kawasan-kawasan sunyi terutamanya dalam hutan dan juga kawasan pembinaan. Tidak kurang juga dengan masalah kawasan setinggan yang tidak dapat dibendung lagi. Kawasan setinggan ini tidak teratur dan kurang kemudahan asas seperti sistem pembuangan sampah dan juga sistem kumbahan air yang seterusnya membawa permasalahan baru iaitu pencemaran alam sekitar. Antara langkah bagi mengatasi masalah pencerobohan di sempadan negara ialah pihak kerajaan boleh melakukan rundingan dengan negara-negara jiran dengan menghormati perundangan sesebuah negara. Rundingan ini termasuklah bagi mewujudkan kerjasama antara negara jiran untuk melakukan tindakan kawalan sempadan. Selain itu, memperkukuhkan aset maritim yang sesuai dan moden termasuklah pengimbas moden untuk memantau di sempadan perairan terutamanya di Sarawak dan di sempadan Laut Cina Selatan mampu mengekang permasalahan ini.